melihat kenapa duit yang kita dapat daripada hasil bumi kita ni untuk membangun, buat Twin Tower. Kenapa? Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kasus Sabah dan Sarawak. Kita tahu sejumlah negara bekas jajahan Inggris kerap menghadapi masalah disintegrasi. Kasus yang terbaru tentu saja India. Para penganut Sikh di negara ini sudah lama ingin mendirikan negara Khalistan. Sejak dulu mereka kecewa terhadap hasil perundingan dengan Inggris yang tidak menjadikan orang Sikh memiliki negara sendiri. Nah, belakangan ini hubungan Kanada dan India memanas. Gara-garanya, tokoh Sikh yang menjadi warga negara Kanada dibunuh. Kanada menuduh India terlibat dalam pembunuhan ini. Mirip juga India, pembentukan Malaysia pun merupakan hasil perundingan dengan Inggris. Dan hingga kini Sabah dan Sarawak masih terus menuntut hak mereka. Yuk kita simak video berikut. Tapi dari perspektif pemimpin Sabah dan Sarawak juga, mungkin ada sedikit kebertanggungjawaban kalau saya boleh provokatif sikit Tan Sri. Kenapa hanya dalam sedekad dua dekad ini barulah isu ni timbul semula sebagai satu live political issue? Sebelum itu, kepimpinan di Sabah dan Sarawak seolah-olah okey untuk bersama dengan kepimpinan di Semenanjung kerana sebahagian daripada Barisan Nasional, kerana selari hanya selepas macam KJ katakan hegemoni BN itu terancam selepas 2008, 2013 dan suddenly MA63 became a big Sorry Tan Sri, panas sikit. Ni bukan artian, panas sikit lah. Saya bagi kerjaan ni di bawah peringkat sebelum 1980-an, ingat emergensi kedua di Semenanjung tamat pada 1989, emergensi. Asas emergensi itu memberi kuasa untuk undang-undang darurat dilaksanakan. Undang-undang darurat hanya dimansuh pada 2009. Ya. Akhirnya hanya dilulus oleh Parlimen Malaysia pada bulan Februari pada tahun 2011. Masa zaman Nazib. Jadi the pendulum tu hanging dengan orang Sarawak dan Sabah tu. You buka mulut sikit, mungkin akhir digenting. Dia kemunting. Genting lain. Akhir dia kemunting. Kita lihat James Wong dah masuk kemunting, Wan Yusof dah masuk kemunting, ramai orang kami masuk kemunting juga. Asasnya saya tak tahu. Oleh kerana ini adalah di bawah ISA. Jadi undang-undang darurat ni menjadi satu pendulum yang hanging over Sarawak punya thinkings. Jadi bukan kita takut masuk kemunting, tetapi akhirnya secara logik apa hasilan yang kita dapat? Hanya untuk masuk kemunting. Itu saja. Tetapi hasil tak ada. Orang Sarawak lebih logik pemikirannya. Jadi tak gunalah nak masuk kemunting, hasil tak dapat begitu. Padahal kalau kita lihat semenjak tahun 80-an hingga kepada 90-an, hampir 50% bajet kerajaan adalah dari Petronas. Pada minyak dari Sarawak dan Sabah kepada itu adalah yang terbanyak. Terengganu baru dapat. Jadi dalam keadaan demikian, kita melihat kenapa duit yang kita dapat daripada hasil bumi kita ni untuk membangun, buat Twin Tower. Kenapa duit yang kita dapat daripada hasil bumi kita ni untuk membangun, buat Twin Tower yang tak ada punya pun Malaysia. Dibuat Putrajaya pun Sarawak tak dapat. Orang Sarawak kata tak ampit. Tak dapat lah. Dibuat KLIA. Dibuat jembatan Pulau Pinang. Pulau Pinang jembatan dibuat. Jembatan Sarawak tak buat. Jadi kalau kita lihat semua ni, tetapi still the pendulum is hanging above our head. Kena kita lihat berapa pemimpin Sarawak dah masuk ISA. Kita tak tahu sebab dia. Jadi Sarawak berjaga-jaga untuk mengutarakan bahasa secara terbuka. Tetapi tuntutan daripada kerajaan itu sendiri berterusan daripada ketika itu. Menuntut kepada kerajaan Sarawak. Tetapi orang di Semenanjung, pentadbirannya boleh menunjuk where in the papers is this thing, your tuntutan ni. Sebab MA63 tak ada masuk dalam agreement pun. IG report cannot be used as a reference. Sebab tidak ada dalam perlembagaan. Tidak ada dalam perlembagaan. Hingga perlembagaan tu iktiraf.
2021, no effort has been made since 1963 untuk merealisasikan ini, untuk mengiktirafkan agreement. Jadi kita tak ada asas. Kita hanya bercakap. Okey Tan Sri, sekarang dah fast forward ke hari ini. Tan Sri dah berjaya untuk memastikan pindaan perlembagaan itu buat dan sekarang MA63 menjadi sebahagian daripada perlembagaan. Dan ada asas. Dan dah ada asas. So, benda tu selesai. Tetapi yang belum selesai adalah of course agenda MA63 Memang masih banyak. Sebabnya kita the failure is daripada 1963 itu kita tidak berperingkat-peringkat laksanakan tu. Begitulah guys, rupanya banyak hak Sabah dan Sarawak selama ini belum dipenuhi oleh Persekutuan Malaysia. Dulu kondisi Malaysia di era Mahathir Mohamad memang mirip dengan pemerintah Orde Baru. Kedua rezim ini otoriter. Rakyat di kedua negara selalu ditakut-takuti dengan hantu komunis. Malaysia bahkan menerapkan undang-undang darurat sehingga rakyat semakin takut bersuara, termasuk orang Sabah dan Sarawak. Nah, setelah reformasi, Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Adapun di Malaysia, setelah Barisan Nasional atau UMNO melemah, Sabah dan Sarawak mulai diperhatikan. Yuk kita lanjut lagi ya. Kalau dibuat secara berperingkat daripada tahun 1953, satu perkara berlaku iaitu pembangunan Sarawak dan Sabah. Kalau tak sama dengan Semenanjung pun, tak jauh ke belakang sangat. Faham. Kerana kegagalan kerajaan sejak tahun 63 membuat sedikit demi sedikit untuk melaksanakan agreement ini tak dibuat. Itu sebab kegagalan yang besar. Kalau itu dilaksana dahulu, you don't nafikan perkara ini kepada Sarawak dan Sabah, orang Sarawak akan continue to be very, very solid behind the Federation of Malaysia. Dan Sri, so kesilapan telah pun berlaku. Ya. Maksudnya tidak berkala kita melihat kepada isu ni dan bila baru sekarang nak melihat kepada isu ni disebabkan political reality yang ada pada hari ni, tanggungannya terlalu besar. Ya. So dalam erti kata lain, federal government sekarang ni kata okay, kita sedar historical grievances, kita dah pindah perlembagaan, kita dah iktiraf perjanjian Malaysia, but we are very sorry sebab keadaan fiskal hari ni tidak membolehkan. Tapi KJ, sebelum I know where you're going with this. Tapi sebelum tu KJ, banyak juga yang telah pun diberikan setelah beberapa tahun kebelakangan inilah yang mungkin jauh lagi daripada apa yang menjadi tuntutan dan hak Sabah dan Sarawak, but there have been a few moments yang saya fikir sudah nampak kejayaan gesaan ataupun tuntutan MA63. Contoh dalam hak cari gali minyak sendiri di Sarawak, penubuhan Petros itu sendiri saya rasa satu sumber kekayaan yang cukup besar bagi negeri Sarawak yang boleh membuka lembaran barulah kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih independen daripada semenjak tahun 2015 pada zaman Datuk Seri Najib memulakan semua peringkat ni. Sebenarnya jawatankuasa ditubuh pada 2016. Jawatankuasa bersama dipengurusi bersama Sarawak Sabah. Sebagaimana jawatankuasa yang diwujud zaman Pakatan Harapan dan diteruskan zaman Ismail Sabri, jawatankuasa itu masih berfungsi semenjak tahun 2015. Melaksanakan berperingkat-peringkat, ada yang dilaksanakan secara administratif, ada dilaksana yang belum ni secara undang-undang. Where do we go from here? Sebab bila tanya kepada generasi muda Sarawak dan Sabah, mereka masih lagi beranggapan bahawa it's still not a fair deal dan it's not a done deal. Benda ni masih lagi belum sampai tahap yang dituntut. Dan dengan adanya kekangan fiskal pada hari ini, what can be done now? Pada saya, kerajaan melihat apa yang boleh diberi, beri dulu. Kerajaan negeri Sarawak khususnya, saya cukup yakin pendirian di pihak kerajaan negeri Sabah juga sama. Apa yang kerajaan boleh beri dulu, beri dulu. Contohnya on the independent of health, independent of education, devolution. Beri itu. Ini devolution of power saja ni. Less to do with Britain fiscal. dengan Scotland dah buat ni. Jadi kenapa kita slow sangat? Benda ni hanya bersurat saja. Jadi tujuannya mudah saja. Jangan bimbang sangat soalan pertanggungjawaban duit dilulus oleh parlimen tu. Kita boleh olahkan dalam bajet kita supaya peruntukan untuk di Sabah untuk pembangunan
education, untuk pembangunan education di Sarawak tu agihkan banyak ni dan diserah kepada orang Sarawak Sabah untuk mentadbirkannya. Sebabnya apabila persekutuan di Kuala Lumpur menggubalkan dasar, kadang-kadang dasar ni tidak sesuai untuk Sarawak. Jadi saya mengkaji tu, khususnya di bawah pendidikan, apabila diwujudkan klinik satu Malaysia. Saya kata klinik satu Malaysia ni bagus pada bandar, but it's not good for the rural area. Kita tak ada kedai, tak ada bangunan batu untuk disewa untuk menubuhkan klinik Malaysia. Akhirnya the concentration of health facilities berada di bandar. Orang luar bandar tu masih Sarawak, 45% orang masih duduk di luar bandar, tak mendapat benefit daripada dasar itu. Jadi itulah kenapanya kita hendak dasar kita buat sendiri, berlandaskan kesesuaian tempatan kita. Begitulah guys masalah Sabah dan Sarawak. Masalah ancaman disintegrasi di Malaysia dan Indonesia amat berbeda. Malaysia menganut sistem federasi, adapun Indonesia adalah negara kesatuan. Itulah yang membuat ancaman disintegrasi di Indonesia lebih sulit. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.